Tuan-tuan, ialah Parlimen Marang. Parlimen Marang, Parlimen Haji Hadi, tuan-tuan. Parlimen Kuala Terengganu dan Parlimen Kemaman berhadapan dengan kemungkinan bakal diadakan pilihan raya kecil angkara politik wang pimpinan PAS, saudara. Hari ini Datuk Seri Ahmad Said, Ketua Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, telah pun memfailkan petisyen di mahkamah dan banyak perkara yang bakal terbongkar, tuan-tuan. Namun apa yang mengecewakan saya, walaupun di negeri Terengganu ke-88 Parlimen mengamalkan politik wang, calon-calon daripada PAS, daripada Perikatan Nasional mengamalkan politik wang, dan berpuluh ribu, tak tahulah mencecah ratus ribu ke tidak orang yang menerima. Sampai ada yang menerima RM600 satu kepala oleh pemimpin PAS, tuan-tuan. Ini belum campur lagi duit-duit YB mereka, calon-calon mereka. Tapi malangnya, saudara, daripada lebih 100 ribu ke 200 ribu yang menerima dana ini, hanya 20 orang yang sanggup untuk menjadi saksi dan akan memberikan keterangan di mahkamah. Dan ini menyebabkan kita hanya dapat memfailkan petisyen mahkamah di 3 kawasan parlimen seluruh negeri Terengganu. 5 orang wakil rakyat daripada PAS dan juga PN terselamat kerana di kawasan mereka tidak ada orang yang berani untuk menjadi saksi mereka telah disogok oleh pemimpin PAS dan pemimpin Bersatu di negeri Terengganu. Itu sebab malam ni saya menyeru kepada pengundi-pengundi negeri Terengganu, anak-anak muda walaupun mak bapak mereka banyak yang dah mengadu anak mereka menerima sogokan daripada PAS, daripada Bersatu, tetapi bila kita minta untuk jadi saksi di mahkamah, alasan dia anak dia masih belajar. Janganlah bawa heret anak dia pergi mahkamah. Kita bukan nak heret anak dia pergi mahkamah. Kita nak supaya pemimpin-pemimpin PAS dan Perikatan Nasional yang lain diheret ke mahkamah dan anak dia cuma jadi saksi. Tak ada rugi apa pun jadi saksi ni. Yang penting mereka telah menjadi sebahagian daripada usaha untuk menegakkan kebenaran dan membatalkan kemenangan mereka yang korup, mereka yang telah merasuah pengundi-pengundi. Tapi malangnya hanya 20 orang je daripada seluruh negeri Terengganu, hanya ada 20 orang yang betul-betul berani untuk menjadi saksi. Jadi saya harap selepas ini kalau ada yang nak tampil jadi saksi daripada negeri Terengganu ke negeri lain, bolehlah hubungi kita. Kita akan salurkan maklumat mereka kepada YB Barisan Nasional yang tewas, supaya petisyen di kawasan tersebut dapat dibuat dan pilihan raya kecil dapat diadakan sama seperti pilihan raya kecil di Cameron Highlands. Saya nak beritahu saudara Sivaraj daripada MIC, hanya kerana dia memberikan duit pengundi luar, kalau tak silap saya 1 orang je yang dia bagi, seluruh pilihan raya dibatalkan. Jadi cuba bayangkan, geng-geng yang beratur, yang angkat sumpah wallahi saya undi PAS, berapa puluh ribu orang yang beratur, yang collect duit, yang dijanjikan 350 dapat 50, dapat 100, ramai, tuan-tuan, ramai. Tapi malangnya hanya 20 orang yang berani tampil ke hadapan. Kita haraplah mereka ni dapat segera tampil ke hadapan, tegakkan kebenaran. Kita tak boleh biarkan amalan politik wang ini berterusan bermaharajalela
dan kita tak boleh biarkan mereka ini terus menerus mengamalkan perbuatan keji, merosakkan anak bangsa kita yang masih bersih, khususnya anak-anak yang masih di bangku sekolah, masih lagi belajar di universiti, ini kali pertama 18 tahun ke atas dapat mengundi, habis dirosakkannya dengan sogokan duit untuk mendapatkan undi daripada mereka. Ada yang disogok, contohnya di Kemaman, mengikut Datuk Seri Ahmad Said, dia tahu orang ni memang orang UMNO. Kalau keluar mengundi, sudah pastilah undi itu akan diberikan kepada UMNO. Pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ni tuan-tuan sanggup bagi duit sampai RM600 supaya jangan keluar mengundi. Dahsyat tak dahsyat, saudara? Cuba bayangkan kalau satu orang pengundi dia boleh bagi sampai RM600. Kalau 10 orang RM6,000. Kalau 100 orang RM60,000, tuan-tuan. Kalau 1000 orang RM600,000. Cuba saudara bayangkanlah, kalau 10,000 orang 6 juta, tuan-tuan, dibelanjakan hanya untuk membayar pengundi-pengundi ni. Belum lagi belanja pilihan raya untuk pasang poster, untuk bayar TikTokers, untuk cubalah, saya tak boleh imagine berapa banyak duit yang dia belanjakan. Kalau ikut bacaan saya dulu, saudara, untuk seluruh Malaysia ni, kalau BN bertanding 222 kawasan parlimen, campur Sabah Sarawak lagi lah kos helikopter dan sebagainya untuk berkempen, kurang-kurang pun 2.2 bilion dibelanjakan. Tapi saya rasa buat Perikatan Nasional ni nothing less than 4 to 5 billion, tuan-tuan. 4 hingga 5 bilion easily telah dibelanjakan. Jadi saudara, kita tunggukan apa keputusan. Okey. Dulu PAS bila tak kali dia kempen dia akan minta sumbangan dan sebagainya. Tapi kali ni dia terbalik tu. Bila dia kempen dia bagi sumbangan tak. Jadi dari mana datangnya hasil sumbangan apa ni? Dia ada dua PAS di Negeri Terengganu ada dua cara mereka merasuah pengundi. Kalau kita lihat dulu, mereka ada bantuan Aidilfitri, mereka ada bantuan untuk mahasiswa, siswa, mereka ada bantuan dana bakti remaja. Dulu zaman UMNO pun kita bagi dana bakti remaja dan sebagainya. Tetapi setiap tahun duit royalti minyak yang kerajaan bagi ni, kita bagikan kepada rakyat. Tetapi tiap-tiap tahun, bukannya untuk pilihan raya. Ini masalahnya, 3 tahun dia orang tak bagi. Maka UMNO Terengganu membuat bantahan, buat komplain. Mana pergi duit royalti minyak ni? Kenapa tak disalurkan kepada rakyat yang memerlukan? So rupa-rupanya apa yang diorang buat ni, diorang kumpul duit ni dekat dengan pilihan raya, 2 hari sebelum pilihan raya dia gunakan platform tu. Itu yang bagi kat pejabat daerah semua. Itu bukan lagi dana bakti remaja, itu ialah rasuah berskala besar khusus untuk golongan remaja, rasuah berskala besar untuk orang-orang kurang upaya, untuk ibu tunggal, untuk orang-orang B40. Ini 2 hari sebelum pilihan raya disalurkan. Macam mana? Dan pada ketika yang sama juga, mereka juga salurkan duit oleh calon-calon pilihan raya PAS dan Bersatu. Letak dalam envelope, ada yang letak 300 tambahan. Memanglah kaya raya pengundi-pengundi kat Terengganu masa ketika pilihan raya umum yang lepas. Tahun ni pun ada lagi yang belum dibelanjakan ni. Ni nak beritahu ni. Mereka cadang untuk belanjakan 143 juta tak silap saya. Hanya untuk tahun ni dah diluluskan oleh Belanjawan Kerajaan Negeri Terengganu untuk tahun 2023 untuk dibelanjakan. Dekat dengan PRN nanti dia bom sekali lagi. Jadi kita harap bila benda ni dibawa ke mahkamah, kalau Civil Rights bagi duit untuk pengundi pun, untuk pengundi luar pun,
Kalau tak silap saya, Sri Baraj bagi dalam RM100 je. Bagi pada pengundi luar seorang. Kena. Itu sebab kalau pengundi luar ni datang minta duit dengan kita, hati-hati. Sebab mungkin ianya perangkap. Itu yang kena kat kawan kita. Orang datang cakap saya datang daripada Kuala Lumpur, saya belanja ni apa semua. Kita pun kesian bagi 100, mampus, kena hilang jawatan YB tu. Kena hati-hati. Okey. Tapi yang dia orang ni bukan seorang yang disogok. Dia sogok beribu orang setiap kawasan parlimen. Cuma yang sedih hanya 20 orang daripada 3 kawasan parlimen, Marang, Kuala Terengganu dan Kemaman, yang bersedia untuk menjadi saksi. Yang lain ada yang takut, ada yang mak bapak nak supaya anak dia tumpu pada pelajaran, tak nak sibuk turun naik mahkamah. Itulah. Okey? Okey, tapi bantuan ni dia salurkan melalui air pencen, air belia. Yalah. Air pencen, air belia, air siswa, segala apa yang dia boleh create untuk bagi duit, untuk merasuah, dia buat. Jadi dia cover semua segmen. Itu sebab mereka boleh dapat sampai 8-0. Ini kita kena faham. Okey? Anda kata tu Anda kata ahli parlimen Marang ni diheret ke mahkamah tu. Adakah dia akan menjadi liability kepada PAS dan perlu meletakkan jawatan? Dia tak perlu. Kau tak nak tanya sebab apa? Sebab apa? Sebab dia bukan UMNO. Yang diheret ke mahkamah, yang perlu letak jawatan kalau dia UMNO saja. Kalau dia bersatu tak perlu. Kalau dia PAS tak perlu. Tak kira lah semburit ke, logo lama ke, apa pun kesalahan dia orang ni, tak ada, tak perlu. Yang penting dia bukan UMNO. Kalau UMNO perlu. Inilah Walaun punya teori.